Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dihormati, antara kisah yang pasti umat Islam tidak akan lupa ialah fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebarkan oleh sekumpulan penduduk di Madinah. Kisah ini terdapat dalam banyak riwayat, terutamanya daripada Bukhari dan Muslim, yang akan dihuraikan secara mafhum selepas ini. Selain itu ditampilkan juga penjelasan seperti yang terdapat dalam kitab Fathul Bari dan beberapa kitab tafsir lain seperti Ibnu Katsir dan Al-Munir. Tidak ketinggalan juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah serta beberapa rujukan lain. Kisah yang dipanggil Hadithul Ifki, iaitu peristiwa penyebaran berita dusta atau fitnah, bermula dengan Nabi SAW dan para sahabat pergi berperang dengan Bani Mustalik. Al-Mustalik adalah gelaran bagi keturunan Bani Khuza'ah yang nama asalnya Juzaimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harith. Perang itu juga diberi nama Al-Muraisi', iaitu salah satu mata air milik Bani Khuza'ah, dan peperangan itu berlaku berhampiran dengan mata air Al-Muraisi'. Rasulullah SAW pada kebiasaannya apabila hendak pergi keluar berperang ataupun musafir, baginda akan membuat undian dengan para isterinya bagi memilih siapakah dari kalangan mereka yang akan menemaninya dalam bermusafiran tersebut. Dalam undian di antara para isteri Rasulullah SAW itu, Aisyah radhiyallahu anha telah terpilih untuk menemani baginda SAW. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah telah menukilkan pandangan Ibnu Ishaq yang menyatakan Rasulullah SAW mendapat khabar bahawa Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dirar, beliau merupakan bapa Juwairiyah binti Harith yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah peperangan tersebut. Mereka telah berkumpul untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Setelah mendengar berita itu, baginda bergerak ke perkampungan mereka sehingga bertemu dengan pasukan Bani Mustalik di salah satu mata air mereka yang bernama Al-Muraisi', dan kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Ulama telah berbeza pandangan mengenai tarikh berlakunya peperangan Bani Mustalik dengan umat Islam. Ada pandangan yang menyatakan 4 Hijrah, ada pandangan yang menyatakan 6 Hijrah. Namun pandangan yang benar dan kuat adalah berlaku pada tahun 5 Hijrah, seperti kata Al-Hakim dalam kitabnya Al-Iklil dan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dikuatkan dengan hadis sahih berkaitan dengan peristiwa Al-Ifki, iaitu peristiwa fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah peperangan berakhir, umat Islam pun bergerak untuk pulang ke Madinah. Dan dalam perjalanan pulang, ketika sudah hampir dengan Madinah, dan pada waktu itu tiba waktu malam, baginda dan tentera Islam berhenti untuk berehat. Dalam keadaan tentera Islam sedang berehat itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ingin menunaikan qada hajat. Beliau pun keluar untuk menunaikannya. Pada waktu itu, beliau memakai rantai yang dibuat daripada manik-manik Zafar. Zafar iaitu nama kota di daerah Sana'a, Yaman. Tanpa disedarinya, rantai yang ada di lehernya telah terputus dan jatuh. Setelah beliau sedar rantainya hilang, beliau pun kembali ke tempat itu semula untuk mencarinya. Ketika sedang mencari rantainya, tentera kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW telah bersiap sedia untuk bertolak pulang ke Madinah. Para sahabat pun mengangkat haudaj untuk diletakkan di atas unta. Haudaj iaitu tempat yang dibuat untuk membawa Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah akan masuk ke dalam haudaj untuk diletakkan di atas unta. Para sahabat tidak menyedari bahawa Aisyah tidak ada di dalam haudaj tersebut karena fizikal Aisyah yang kurus dan ringan.
Seperti yang diceritakan oleh Aisyah sendiri dalam hadis riwayatnya, bahawa kebanyakan kaum wanita pada waktu itu bertubuh kurus kerana mereka hanya makan sedikit. Justru para sahabat tidak dapat membezakan sama ada Aisyah ada ataupun tidak ada di dalam haudaj tersebut, dan pada waktu itu mereka tidak memeriksa haudaj tersebut. Setelah Aisyah menemui kembali rantainya, beliau pun kembali ke tempat tentera tadi berehat. Beliau mendapati rombongan telah pun beredar dan tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Dan apabila beliau memanggil, namun suaranya tidak dapat didengari lagi oleh mereka. Lalu beliau pun menunggu di situ dengan harapan apabila rombongan tersebut menyedari ketiadaannya, mereka akan kembali mencarinya di tempat itu. Dalam keadaan menunggu itu, oleh kerana terlalu mengantuk, Aisyah radhiyallahu anha pun tertidur. Pada waktu itu, Sufwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani radhiyallahu anhu berada di belakang pasukan utama kerana melaksanakan tugasnya bagi menjaga keselamatan dan memeriksa kalau ada yang tertinggal. Apabila beliau melalui tempat peristirahatan tentera, beliau melihat dari kesamaran malam seperti ada susuk tubuh manusia yang berwarna hitam yang sedang tertidur. Sufwan pun menghampirinya. Ternyata memang ada seseorang yang tertinggal. Apabila melihat susuk tubuh tersebut, Sufwan pun mengenalinya kerana sebelum turun ayat perintah jilbab, Sufwan pernah melihat Aisyah dan peperangan dengan Bani Mustalik ini berlaku selepas turunnya ayat perintah jilbab. Ketika Sufwan melihat yang tertinggal itu adalah Aisyah, lantas dia pun mengucapkan istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan itu membuatkan Aisyah yang sedang tertidur pun tersedar dari tidurnya. Lalu Aisyah pun segera menutupi wajahnya dengan jilbab. Demi Allah, kata Aisyah, waktu itu kami tidak berbicara satu perkataan pun, dan Sufwan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, melainkan perkataan istirja. Sufwan pun turun daripada binatang tunggangannya dan merendahkan binatang tersebut sehingga berlutut. Kemudian Aisyah menaiki tunggangan itu. Sufwan pun menarik kepala binatang tersebut dan bertolak segera menuju kepada rombongan utama, dan mereka berhasil menyusul setelah tentera kaum muslimin beristirahat di suatu tempat. Ketika itu hari telah pun siang. Sampainya Sufwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani radhiyallahu anhu bersama Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan hanya mereka berdua sahaja. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul ada bersama-sama dengan tentera kaum muslimin. Abdullah bin Ubay juga digelar sebagai Ibnu Salul yang merujuk kepada keturunan ibunya. Beliau adalah daripada Bani Khazraj yang terkenal dengan munafik. Hal ini diambil kesempatan oleh Abdullah bin Ubay untuk memburukkan Aisyah dan Sufwan, sehingga beliau berkata, fahalaka man halak, maka binasalah mereka yang binasa. Urwah berkata, setelah detik itu Abdullah bin Ubay mula menyebarkan berita fitnah dan diikuti oleh individu-individu lain seperti Hassan bin Thabit, Mistah bin Usata, Hamnah bin Jahshi dan beberapa individu lainnya yang tidak dikenali. Setelah rombongan selamat sampai di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama sebulan. Sementara itu, orang ramai mula berbicara tentang berita dusta yang ditiupkan oleh individu-individu yang berkaitan. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha pada mulanya tidak mengetahui dan menyedari sedikit pun tentang situasi beliau dan Sufwan yang dijadikan bahan fitnah itu. Cuma dia hanya merasakan ada perubahan sikap terutamanya pada diri Rasulullah SAW setelah kepulangan baginda daripada peperangan Bani Mustalik. Selama Aisyah sakit, ia tidak lagi melihat kelembutan dan keprihatinan Rasulullah SAW yang biasa beliau perolehi ketika sakit. Ketika itu Rasulullah hanya masuk menemuinya, lalu baginda mengucapkan salam, kemudian hanya berkata, bagaimana keadaannya? Apabila Aisyah merasakan penyakitnya sudah mula beransur pulih, pada sebelah malamnya, beliau ingin keluar untuk menunaikan qada hajat. Waktu itu beliau ditemani bersama Ummu Mistah yang mempunyai pertalian saudara dengan Aisyah.
kerana Mistah anak makcik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat kepada jalur keturunannya ialah Mistah binti Abi Rahmi bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, manakala ibu Mistah iaitu Raihah atau Raihah binti Sakh bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah, manakala ibu Abu Bakar iaitu Salma Al-Khair bin Sakh bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah. Mistah merupakan ibu kepada Mistah yang namanya telah disebut sebelumnya salah seorang terlibat menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Namun Mistah adalah salah seorang ahli dalam perang Badar. Setelah selesai menunaikan qada hajat, Aisyah dan Mistah pun kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Mistah tersandung dengan kainnya sendiri. Lalu beliau melatah dengan mengucapkan, "Celakalah Mistah," iaitu anaknya. Apabila Aisyah mendengar perkataan itu, Aisyah menegur dengan tegas kerana Mistah merupakan ahli perang Badar, tidak sepatutnya diucapkan sedemikian. Mistah pun berkata, "Apakah kamu belum mendengar apa yang diucapkannya, iaitu oleh Mistah?" Aisyah berkata, "Sememangnya apa yang diucapkannya." Lalu Mistah pun menceritakan kepada Aisyah tentang khabar angin yang dibicarakan oleh orang-orang yang terlibat tentang fitnah tersebut. Selepas mendengar berita itu, Aisyah merasakan seperti sakitnya datang semula, bahkan semakin teruk. Ketika sampai ke rumah, Rasulullah SAW menemuinya. Lalu baginda mengucapkan salam, kemudian bertanya tentangnya. Lalu Aisyah meminta izin kepada baginda untuk pulang ke rumah ibu bapanya. Baginda pun mengizinkan. Waktu itu Aisyah ingin mencari kepastian dari ibu dan bapanya tentang berita yang telah disebarkan tentang dirinya. Apabila sampai ke rumah keluarga, lalu beliau bertanya hal itu kepada ibunya. Lalu ibunya menenangkan Aisyah radhiyallahu anha. Semenjak hari itu, Aisyah radhiyallahu anha pun menangis terus-menerus sehingga tidak dapat melelapkan matanya pada waktu malam, sehingga membawa ke pagi. Apabila fitnah masih lagi berterusan seperti tidak ada noktahnya, Nabi SAW mengambil keputusan untuk memanggil Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma agar mereka dapat memberi pandangan tentang berita fitnah yang dilontarkan kepada keluarganya, sehingga hubungan mereka terpisah buat sementara waktu kerana Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah keluarganya. Usamah bin Zaid sama sekali menolak berita fitnah itu kerana Aisyah merupakan seorang yang baik. Manakala Ali telah menenangkan Nabi dengan menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempitkan kehidupan baginda, sedangkan pada waktu itu baginda masih mempunyai isteri-isteri yang lain. Alangkah baiknya agar baginda bertanya kepada orang yang hampir dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil Barirah, salah seorang pembantu Aisyah yang rapat dengannya. Lantas baginda bertanya, "Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri Aisyah? Barirah pun menjawab kepada baginda SAW, "Walladhi ba'athaka bil haqq, in ra'aitu 'alaiha amran qad aghmisuhu 'alaiha akthar min annaha jariyatun hadithatus sin tanamu an ajini ahliha fata'tid dajinu fata'kuluh." Demi zat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak pernah melihat sesuatu hal yang buruk tentang dirinya, iaitu Aisyah, melainkan ia adalah seorang gadis yang masih muda sehingga tertidur dan terlupa menjaga adunan roti keluarganya. Lalu ada binatang yang datang dan memakan adunan roti tersebut. Maksud Barirah, dalam usia yang semuda itu, tidak mungkin dia iaitu Aisyah terfikir dan merancang untuk melakukan sesuatu yang curang bersama Sofwan. Sedangkan dalam tugas harian pun, apabila Barirah memberinya tugas untuk menjaga adunan roti, beliau pernah tertidur dan terlupa akan roti tersebut, sehingga roti tersebut dimakan oleh binatang sehingga habis. Pada hari itu juga Rasulullah SAW memanggil kaum muslimin.
dan beliau pun berdiri di atas mimbar dan berkata, "Ya ma'syarul muslimin, man yu'adziruni min rajulin qad balaghani anhu adahu fi ahli, wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, wa laqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira, wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i." Wahai kaum muslimin, siapakah yang mahu menolongku terhadap lelaki ini? Yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah menyebarkan berita mencemarkan dan memburuk-burukkan keluargaku. Sesungguhnya demi Allah, kata Nabi SAW, aku tidak mengetahui tentang keluargaku melainkan mereka dalam keadaan kebaikan. Mereka juga mengaitkan dengan diri seorang lelaki ini, iaitu Sufyan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani radhiyallahu anhu, yang mana aku tidak mengetahui tentang dirinya dari Sufyan, melainkan dia dalam keadaan kebaikan, dan dia tidak pernah masuk menemui keluargaku melainkan bersama-sama dengan aku. Setelah para sahabat mendengar ucapan Nabi SAW, lalu bangun seorang daripada kalangan Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berkata ingin membantu Nabi SAW untuk mengambil tindakan kepada lelaki yang dimaksudkan daripada kalangan Khazraj. Lalu kata-katanya telah menyinggung para sahabat daripada kalangan Khazraj, sehingga Sa'ad bin Ubadah yang merupakan seorang pemuka kaum Khazraj pun berdiri dan berkata sesuatu, sehingga menimbulkan perselisihan yang agak tegang daripada kedua kabilah ini. Rasulullah SAW yang sedang berada di atas mimbar, lalu baginda pun menenangkan mereka sehingga keadaan menjadi tenang. Bagi pihak Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu, beliau masih berterusan menangis dan tidak mampu memejamkan matanya. Sementara kedua orang tuanya sangat khawatir terhadap keadaannya ketika mereka berdua sedang duduk di samping Aisyah yang sedang menangis itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan daripada kalangan Ansar meminta izin untuk masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah pun mempersilakan masuk. Ia pun duduk. Melihat situasi Aisyah, beliau pun ikut menangis bersama dengan Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam, kemudian duduk di situ. Semenjak tersebarnya berita dusta, Rasulullah SAW tidak pernah duduk di samping Aisyah. Sementara baginda sudah sebulan menunggu turunnya wahyu berkaitan persoalan itu. Ketika duduk, Rasulullah SAW pun berkata, "Ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza, fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah, wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi, fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbin thumma taba Allahu alayhi." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begitu. Jika memang kamu bersih, tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduh itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyatakan hal itu. Namun jika kamu memang pernah melakukan dosa tersebut, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba jika ia mahu mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya dan dia mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Ketika Rasulullah SAW selesai ucapannya, tiba-tiba air mataku pun berhenti. Lalu aku berkata kepada ayah dan ibuku supaya mereka berkata sesuatu kepada Rasulullah. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada baginda. Lantas aku pun berkata, "Wa ana jariyatun hadisatus sin, la aqra'u kathiran minal Qur'an. Inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza, hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bih. Fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah, la tusaddiquni bidzalik. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف." Aku adalah wanita yang masih muda dan belum banyak membaca Al-Quran.
Sesungguhnya demi Allah, aku tahu bahawa kalian telah mendengar penyebaran berita itu sehingga memberi kesan yang kuat pada diri kalian, dan kalian membenarkan dan mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian bahawa aku tidak bersalah, kalian sudah tentu tidak mempercayaiku, dan Allah Maha tahu bahawa aku tidak bersalah. Namun seandainya aku menyatakan bahawa aku melakukan hal itu, tentu kalian mempercayaiku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahawa aku tidak bersalah dan tidak pernah melakukannya. Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu ungkapan yang sesuai, sesuatu ungkapan yang terbaik dalam masalah ini, melainkan seperti apa yang dikatakan oleh ayah Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penolong atas apa yang kamu katakan. Kemudian aku pun kembali ke tempat tidurku. Waktu itu aku yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang aku tidak melakukan perbuatan itu. Waktu Rasulullah SAW berada di tempat duduknya dan belum ada seorang pun yang keluar daripada rumah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Seperti biasa apabila wahyu turun, tergambar keadaan baginda seperti mengalami sesuatu yang berat, sehingga baginda berpeluh, sedangkan waktu itu adalah musim sejuk. Wahyu yang turun adalah 10 ayat daripada surah An-Nur, daripada ayat 11 hingga 20. Ayatnya ialah, Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum, hinggalah ayat walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Penurunan wahyu tersebut membuatkan Rasulullah SAW tersenyum kerana hilang beban yang ada pada dirinya pada ketika itu. Hinggalah baginda berkata kepada Aisyah, abshiri ya Aisyah, Allahu faqad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkanmu daripada fitnah. Aisyah tidak pernah menduga sedikit pun bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyu membersihkan fitnah terhadap dirinya, dan melalui firman tersebut akan dibaca oleh kaum muslimin hinggalah ke hari kiamat. Waktu itu Aisyah hanya berharap Rasulullah SAW akan bermimpi, dan dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak di atas segalanya, mengangkat sesiapa yang Dia kehendaki dan menghilangkan kebatilan yang ada pada ketika itu. Melalui kisah ini, tahulah kita bahawa Rasulullah SAW dan keluarganya sentiasa diuji dengan uji yang berat hinggalah ke akhir hidup baginda.